Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita dapat teruskan siri tadabbur 30 hari, 30 ayat yang dianjurkan oleh Pejabat Menteri Besar Negeri Selangor. InsyaAllah hari ini kita akan mentadabbur surah Al-Isra ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu. Janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. Ini adab dengan Allah, mungkin Ustaz ada. Ayat ini dia ada kisah dia. Jadi maknanya Nabi SAW ada keadaan dia memanggil Allah, Ya Allah. Ada keadaan memanggil Ya Rahman, dan nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Jadi orang kafir Quraisy dengar, dia kata macam ni, orang ni halang kita untuk menduakan Tuhan, tapi dia kejap Allah, kejap Rahman, kejap yang lain. Maka turunlah ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu zatnya esa, walaupun sifatnya berbilang dan namanya berbilang. Begitu. Dan di sini juga menunjukkan bahawa keharusan untuk kita berdoa dengan menyeru nama Allah. Sama ada nama pada zat, itu Allah. Nama pada sifat, itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sampailah As-Sabur, yang Asmaul Husna itu. Itu nama pada sifat. Di sini juga para ulama mengembangkan dengan mengambil istinbat daripada ayat-ayat Al-Quran untuk mengembangkan lagi nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala serta perbuatan-perbuatan Allah. Itu semua adalah bertitik tolak daripada sini. Pada menyatakan bahawa kita memang munajat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Itu yang pertama. Jadi dari sudut adabnya adalah boleh untuk kita berdoa, sama ada berdoa dengan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Sabur dan sebagainya. Dan di sana para ulama antaranya Imam Ghazali sendiri ada kitab mensyarahkan Asmaul Husna. Lantaran apa? Lantaran perkara ini mendapat satu keizinan khusus daripada Allah kepada Nabi SAW. Dan itu adalah kaedah untuk kita rasa bermanja dengan Allah sesuai dengan nama Allah Ta'ala pada sifatnya dan pada perbuatan-perbuatannya itu. Begitu. Itu yang pertama tentang asma dan asma Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW ada ketika bila bersolat maka menyaringkan suara. Bila suara dinyaringkan menjadi penyebab pula orang kafir Quraisy maknanya mengutuk Nabi SAW. Maka tahu keadaan itu, Nabi SAW mula memperlahankan suara. Kemudian bila perlahan suara, sahabat-sahabat pula tak puas sebab sahabat nak mendengar ayat Al-Quran. Maka itulah wabtaghi baina dzalika sabila. Maknanya ambil yang pertengahan itu. Maknanya apa? Dalam kita berasa seronok beribadat kepada Allah, jangan sampai dilupakan keadaan sekeliling. Maknanya kita pernah sedar dengan Allah kita bertumpu, tapi kita sedar sekeliling kita manusia. Dengan manusia kita meraihkan, tapi kita kena sedar kita tetap di dalam takbir dan tetap tawajuh kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Islam itu menyuruh kita untuk sentiasa dalam kesedaran. Dipanggil kesedaran dengan Tuhan dan kesedaran sesama hamba. Begitu. Untuk kita dengan Tuhan, kita panggil nama Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Latif, Ya Khabir dan sebagainya. Pada masa yang sama, bagaimana implikasinya apabila kita beribadat itu terhadap hamba-hamba orang-orang sekeliling. Kalau mendatangkan perkara berbangkit yang negatif, saya giat untuk kita tangani. Ayat ni boleh kita kiaskan dengan isu kat tempat kita, azan kuatlah,
tazkirah, nak dengarkan sampai keluar taman ke ataupun hanya dalam surau saja ke, di situ perlu untuk diperhalusi. Kadang-kadang orang nak rehat, dia tak nak ibadat lagi, dan itu ibadat sunat. Kenapa nak paksa ke orang dengar kita punya kuliah? Begitu. Tetapi ada orang yang tak dapat nak ke masjid tapi dia nak dengar kuliah, maka dikuatkan pengusaha surau. Itu kena elemen kemanusiaan itu perlu untuk diteliti. Itu maksud ayat ini. Bukan akur kepada kehendak manusia dan nafsu manusia, tetapi kita kena cakna dalam aspek kehidupan kemanusiaan itu. Dan kalau orang kafir Quraisy, memanglah waktu zaman Nabi SAW hidup, memang hal mereka ni kutuk Nabi je lah. Apa lagi mereka buat? Tapi pengajaran kepada kita adalah apa dia? Dua perkara. Ibadah kepada Allah, penuh kesedaran kepada manusia, dan Allah Ta'ala itu boleh kita nikmati nama-namanya yang pelbagai, tapi zatnya tetap esa. Allahu Akbar. Jadi penjelasan yang sangat mendalam, yang yang saya rasa ada kaitan dengan kehidupan kita. Kita memilih surau, masjid. Kita lupa di sekeliling surau masjid itu juga ada perumahan, kejiranan. Itu amalan sunat. Tetapi kadang-kadang kita memasang dan menderukan suara yang kuat. Itu semua tidak kena ataupun tidak betul daripada segi adabnya sebagaimana ajaran Al-Quran. Tapi penelitian sangat perlu. Maknanya kefahaman antara komuniti dan semua, dan ia akan menjamin nama baik dan juga apa yang dikata keindahan Islam, agama yang kita anuti bersama-sama. Semoga kita mendapat sesuatu yang bermakna daripada ayat yang kita bacakan pada hari ini, dan saudara-saudari juga akan terus berusaha untuk mentadabbur ayat-ayat yang lain serta Al-Quran yang sangat kaya ini. Sekian, terima kasih. 30 hari 30 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.